Okey tuan-tuan, yang ni saya nak berkongsi pada tuan-tuan lah, yang mana ada beberapa peralihan teknologi yang kita guna pakai di ladang kita, iaitu smart farming. Okey, pantau ladang menggunakan telefon pintar. Saya rasa ada juga yang dalam ni pernah melihat pembintangan slide saya ataupun belum lagi. So hari ni saya nak berkongsi kepada tuan-tuan lah, yang mana kita juga di dalam pertanian ni dah mula berlaku perubahan revolusi, iaitu menggunakan IR 4.0. Okay. Dan insyaAllah ianya akan memberi ada orang telefon pula. Okay. So insyaAllah dia akan memberi satu manfaat yang baik kepada tuan-tuan lah. Jadi kalau kita lihat saya melihat dengan ada elemen-elemen Internet of Things ni di ladang kita, dan kita sangat mudah untuk meneruskan konsisten pengeluaran, dan juga dalam masa yang sama dapat menaikkan hasil yang kita dah usahakan. Okey, yang ini kalau kita tengok satu elemen teknologi yang diserapkan dalam sistem fertigasi yang menggunakan IoT, Internet of Things, akses data tanpa had di mana-mana saja. Okey, next. Okey, cara yang dihadapi, cabaran yang dihadapi oleh petani sekarang. Pertama adalah masalah air dan juga masalah iklim. Okey. Next. Patut balik tu. Okey, yang ni dia. Dan yang kedua adalah hasil keluaran, sumber tenaga kerja yang terhad, utility baja, tenaga kerja dan lain-lain. Dan juga yang ketiga, kalau kita tengok tanah yang kurang sesuai untuk diusahakan, jadi sebab tu guna kaedah fertigasi, dan juga tanah yang terhad. Dengan tanah yang kecil, kita boleh mengeluarkan hasil yang tinggi berbanding dengan tanaman kaedah konvensional. Dan juga yang keempat ni tenaga kerja. Saya yakin tuan-tuan pun mengalami benda yang sama. Tenaga kerja menjadi masalah. Tahun pertama, tahun kedua pekerja kita ada. Tahun ketiga pekerja tak ada. Ataupun pekerja balik kampung. Ataupun pekerja berhenti. Ini antara faktor kekangan kita yang perlu kita selesaikan, dan setakat ni kita 3 tahun dah menggunakan kaedah ni, dan akhirnya dapat membantu daripada segi menyelesaikan masalah tenaga kerja lah. Okay, next. Okay, yang ni adalah fungsi dan kelebihan dia. Fungsi dia memudahkan usahawan untuk melihat ketepatan sukatan baja, dan juga kelebihan dia ketepatan sukatan isi baja lebih tepat, campuran dia secara auto. Okey. Next. Dan juga meningkatkan hasil dan juga grade cili. Okey, ini fungsi dan kelebihan dia lah. Kalau kita lihat kelebihan dia mengurangkan tenaga kerja, pantau dari hujung jari lah. Kalau kita tengok dekat paparan skrin ni, yang belah kanan ni dia ada notifikasi kepada kita, yang mana kita dapat alert awal segala perbuatan apa yang berlaku dekat ladang kita. Kita dapat SMS, kita boleh setting Telegram, dan juga kita nak gunakan apps yang dah ada notifikasi pun boleh. Kalau macam ni saya tunjukkan dekat paparan skrin ni, kebun cili sijangkang tangki A tidak mencukupi. Jadi sila semak. Jadi 3 hari kita ada masa untuk nak melihat dekat ladang, dan kita melihat adakah benar dia punya air dah kurang ke belum, parti baja tersebut. Jadi kita boleh buat bancuhan sekiranya dia dah habis. Okey. Yang ni adalah peningkatan produktiviti hasil tanaman. Kalau kita lihat kajian kita selama 3 tahun ni, melihat penjimatan penggunaan baja ni apabila menggunakan sistem smart farming akan lebih jimat berbanding dengan kaedah yang tidak menggunakan smart farming. Ini data-data sensor nanti yang saya tunjuk kepada tuan-tuan kat mana jimatnya apabila menggunakan IoT smart farming ni lah. Okay, tanpa smart farming, kena bacaan isi dia tinggi sehingga 3.0. Dengan ada smart farming ni, kaedah ni dia dapat menjimatkan penggunaan baja, dan bacaan isi dia tak perlu tinggi. 2.0, 2.3 dan maksimum 2.5 saja. Jadi yang ni kaedah dapat mengurangkan kos penggunaan baja, jadi kos operasi kita akan menurun. Ada beberapa teknik dia yang tuan-tuan kena faham apabila dah menggunakan Internet of Things ni dengan bacaan data-data tu, dan ini adalah pembuktian yang saya kata yang terbaik dan boleh diguna pakai di ladang kita. Boleh guna IoT kalau kawasan kebun tiada internet coverage. Boleh. Nanti saya akan maklum pada tuan-tuan.
tak ada internet pun kita boleh pakai. Biasanya kita memfokuskan kepada ladang yang ada akses jalur lebar tu, internet tu. Okey. Kalau kita tengok anggaran kos dan pendapatan 1 ekar, pendapatan adalah 96,000 setahun, 1 tahun adalah 2 musim, 48,000, purata harga RM6 sepanjang tahun. Tapi apabila musim COVID ni, purata harga dia antara RM9 ke RM10 sepanjang tahun. Pada 2020 dan juga 2021. Okey. Ini adalah anggaran kos dan pendapatan 1 ekar 4,000 polybag. Kalau kita tengok kos permulaan dia, tanpa smart farming, kos operasi kita RM27,000. Dengan ada smart farming ni, kos operasi kita menurun kepada RM18,000 saja. Kos operasi kos operasi maksudnya kos yang kita kena guna balik duit tersebut untuk musim yang seterusnya dalam masa 5 bulan. Okey. Next. Okey, ni adalah dia punya aplikasi dia. Ciri-ciri sistem fertigasi pintar kita. Pertama sekali, dia boleh pantau dan juga boleh kawal dan juga terima notifikasi lah. Apa yang kita terima notifikasi ni adalah bacaan isi meter dia, bacaan tangki A dengan B dia, status pam bancuhan, status dan juga pam irigasi ni maksudnya penyiraman dekat plot tanaman, bacaan suhu udara dan juga kelepapan udara, garis masa pembesaran tanaman, jenis tanaman, tarikh tanaman menuai secara automatik dan juga rekod hasil tanaman. Yang ni semuanya didigitalkan di dalam kita punya kaedah fertigasi dalam smart fertigasi pintar kita. Okay, next. Ni pembuktian dia. Kalau tuan-tuan tengok atas kita punya melihat data yang dikeluarkan oleh sensor yang diletakkan di dalam kita punya polybag, medium sabut kita. Kalau tengok yang di skrin ni sebelah kiri, penggunaan sistem fertigasi pintar, baja yang sampai dekat medium tanaman dekat polybag kita, dia konsisten. Kepekatan dia konsisten berbanding dengan tanpa menggunakan sistem fertigasi pintar. Menggunakan smart farming yang belah kanan tidak konsisten. Maksud dia ada masa dapat baja tinggi, ada masa dapat kepekatan baja rendah. Dan selalunya untuk kita bancuhan baja secara manual, kita akan mix baja tersebut hanya belah pagi saja. Jadi apabila belah petang, dia dah berlaku penurunan kepekatan baja. Belah pagi dia agak tinggi kepekatan baja. Sebab tu kalau kita lihat tanpa menggunakan fertigasi pintar ni, dia ada tidak konsisten kita punya baja yang disampaikan kepada polybag kita. Okay, next. Okay, ini sampel laporan kita. Kalau kita tengok, so tuan-tuan boleh tengoklah suhu udara dia, kelembapan udara dia, sentiasa direkodkan di dalam kita punya data cloud kita lah. Okay, next. Okay, bancuh baja pun automatik ke? Memang betul. Semua ni secara automatik. Kita tak perlu tenaga manusia nak tuang berapa liter tak payah. Semuanya secara automatik. Nanti saya tunjuk video dia. Okay. Okay, yang ni kandungan aplikasi kita. Dalam apps kita ni ada beberapa step yang perlu kita update dan juga setting jadual. Yang ini paparan yang akan berlaku dekat dashboard kita. Dan yang ni yang kita boleh monitor dekat kita punya phone. Okay, next. Yang ni ada, kalau kita tengok yang saya bulatkan color kuning dekat skrin ni, inilah schedule. Maksudnya bila kita tekan saja dekat schedule ni, kita boleh setting. Yang soalan tadi kata bancuh baja secara auto, inilah kat sini kita kena setting. Okay, mix pump A ni nak pukul berapa, nak berapa minit, nak kepekatan berapa, yang ni kita boleh setting sendiri dan perkara tersebut memudahkan dan memberi ketepatan sepenuhnya kepada pengairan baja yang kita salurkan kepada plot tanaman kita. Okay, next. Okay, ini contoh dia. Contoh cara kaedah kita nak setting dia punya schedule dia, jadual dia. Nak hari-hari ke? Nak bagi baja seminggu sekali ke? Tapi kita nasihatkan menggunakan apa yang kita dah guna kajian selama 3 tahun ni lebih baik berbanding kalau tuan-tuan guna kaedah yang baru. Kita takut performance dia tak sempurna. Okay, next.
Okay. Ni contoh dia, cara nak setting dia. Okay, next. Okay. Selepas selesai sahaja setting jadual kita dan kita akan dapat alert-alert notifikasi seperti inilah. Okay. Kalau kita tengok alert notifikasi dia, kalau kita tengok ni, okay, kebun cili sijangkang tangki A tidak mencukupi, sila semak. Lepas tu suhu udara melebihi 38 degree. Sila ambil perhatian. Okay, kalau dah dapat alert melebihi 38 degree ni, macam cuaca sekarang ni tengah musim panas, kita kat luar ladang, yang ni kita aktifkan guna telefon pintar kita pun boleh. Buat ekstra penyiraman. Tak perlu pergi ke ladang, kita boleh kawal ataupun buat penyiraman tambahan untuk saluran plot 1 ataupun plot 2. Bergantung pada plot yang ada dekat tanaman kita lah. Dan sekiranya kelembapan udara melebihi 96% kelembapan, alert kat kita adalah kemungkinan hujan di Sijangkang. Jadi maksud dia, kebun dah hujan dan alert ni kita dapat. Walaupun kita tak ada kat kebun, perkara inilah yang kita akan buat, iaitu kita akan stopkan kita punya penyiraman. Yang ni lebih baik daripada kaedah secara fertigasi yang tidak menggunakan smart farming IoT lah. Okay, next. Okay, ini contoh sampel dia. Kalau kita tengok isi meter yang kita guna. Okay. Okay, next. Alright, ni data-data dia lah. Nanti tuan-tuan bila dapat slide ni boleh tengok juga dia punya graph chart dia. Okay, next. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat paparan skrin ni, kepekatan baja yang kita guna setiap musim tidak melebihi daripada 2.15. Ni dia punya graph chart dia. Trend kita menggunakan baja dekat kita punya tanaman. So data-data ni yang membantu pada kita lah. Okay, next. Okay. Ni graph chart dia, nanti tuan-tuan boleh tengok. Okay, ni yang versi 1 yang kita dah pernah buat dulu dan sekarang kita ada guna pakai. Okay, dia ada nombor 1 kalau kita tengok. Dia ada panel board dia, panel kawalan dia, dan nombor 2 ni dia ada meter isi sensor dia, dan yang ketiga ni dia ada hub sensor, main sensor hub dia. Yang keempat ni ada pump dose dia. Okay, dan seterusnya lah, tuan-tuan boleh tengok. Yang mana ini adalah alat-alat komponen-komponen yang boleh mendigitalkan dan juga boleh membantu keseluruhan ladang kita ni diautomasikan dengan kawalan telefon pintar kita. Okay, next. Okay, yang ni adalah yang versi yang ketiga. Yang versi ketiga ni yang mana dia ada 2, iaitu membaja dan juga meracun. Pengawalan dilakukan dalam satu sistem aplikasi yang kita bangunkan. So maksudnya kalau tuan-tuan menggunakan yang versi 3 ni, membaja dan meracun ni dia sekali lah. Kalau dahulu pada peringkat awal hanya membaja saja dan peringkat yang kedua adalah meracun saja, dan sekarang ni versi yang ketiga ni membaja dan meracun sepenuhnya dikawal dalam satu aplikasi lah, yang mana mudah untuk mengurus pembajaan dan juga penyemburan pengawalan serangga perosak. Tetapi design mesti kepada IoT. Tak boleh design kepada cara yang lama. Design yang lama akan menyukarkan untuk kaedah kawalan racun perosak. Membaja boleh apa-apa design, tetapi untuk kawalan auto serangga perosak ni mesti design dia bersedia untuk design yang memudahkan untuk buat semburan. Nanti saya tunjuk. Okay, next. Ni yang terbaru lah, yang kita guna pakai, yang kita dah bangunkan yang ni. Okay, next. Okay, kita boleh pantau ladang kita. Dalam apps kita ni pun kita boleh letakkan sekali dengan CCTV. Okay, next. Okay, yang ni yang sebelum ni lah, yang sistem auto meracun ni, yang mana sistem ni hanya meracun saja. Dan sekarang ni kita dah gabungkan antara membaja dan meracun ni di dalam satu apps yang memudahkan pengurusan kita.
dikawal sepenuhnya. Jadi lebih jimat dan lebih murah berbanding dengan masa kos-kos pembangunan sebelum ni lah. Okay, next. Okay, yang ni pun sama juga, button-button yang memang kita boleh setting dalam schedule dan kita boleh aktifkan di luar ladang kita. Okay, next. Okay, ni contoh dia Telegram yang kita terima alert notifikasi pukul berapa dia hidup, dah berapa minit dia mati, penyemburan plot yang ke plot 1, plot 2, plot 3. So kita tahulah aktiviti dekat ladang kita ni selesai ditanam, selesai dikawal serangga perosak yang kita dah buat pengawalan semburan tersebut. Okay, next. Okay, ini adalah contoh dia. Salah satu contoh kita pernah buat kawalan MIS, kaedah semburan secara auto lah. Kita guna MIS yang seperti ini. Setiap ladang yang plot tanaman yang kita dah tanam, kaedah penyemburan kawalan serangga perosak dia kita guna kaedah yang MIS. Ini yang pada pertama lah, yang mula-mula kita dah bangunkan. Okay, kaedah ni boleh guna pakai, patah balik. Kaedah ni kita boleh pakai, tetapi apabila pokok dah besar, ada kawasan yang tidak kena di bawah daun, tak kena dia punya semburan. Jadi kita ubah dan kita tukar kepada kaedah yang terkini lah, yang kita dah mula guna pakai. Kaedah ni dah nampak berkesan dan sekarang ni masih lagi tengah guna pakai, iaitu kaedah semburan di bawah daun pula. Yang ni kita lebih fokus untuk semburan auto secara di atas daun kita. Ada kekangan dia, iaitu ada kawasan yang tak kena. Di bawah daun pokok cili ni ada juga yang tak kena semburan dia. Okay, yang ni adalah kaedah yang terkini yang dah di-upgrade. Okay, next. Okay, yang ni kalau kita tengok ni semburan dia yang kita buat ni secara auto juga, dan ianya difokuskan kepada semburan di bawah daun. Sebab saya rasa ramai juga yang tahu, untuk tanaman jenis seperti cili, keluarga cili ni, serangga dia akan lebih banyak membiak dan juga populasi dia membiak di bawah daun, di dalam pucuk cili. Jadi kaedah semburan terbaik untuk mengawal sepenuhnya adalah semburan di bawah daun. Apa infra telco yang terlibat? Berapa kos telco? Nanti saya cerita di akhir ni. Okay, next. Ini kaedah dia yang terkini. Okay. So kita boleh kawal ladang kita. Setiap baris plot tanaman ni kita boleh buat pengawalan semburan. Nak jalan plot 1 ke, nak jalan plot 2, plot 3, apa baris 1 ke, baris 2, baris 3, ataupun nak jalan serentak pun boleh. Dia punya kaedah semburan lah. Okay, next. Ni dia punya package smart farming. Kalau tuan-tuan tengok, sistem fertigasi para dia 1 ekar akan habis sehingga 85,000. Dia memang mahal sikit untuk sistem fertigasi para. Tetapi dia tahan lebih daripada 5 tahun. Kalau 2 ekar 170, 5 ekar 425. Ni untuk sistem para. Tak termasuk infra yang buat tandas, pump house. Yang ni tak termasuk lah. Dan IoT sistem membaja ni untuk 1 ekar adalah 22,000, 2 ekar 30, 5 ekar 90. Okey, yang ni untuk sistem IoT tidak termasuk sistem auto infra yang di ladang. Okey, next. Okey, ni yang saya tunjuk ni tuan-tuan kena bersedia. Setakat design yang reka bentuk yang kita ada yang dapat diautomasikan adalah reka bentuk yang seperti inilah yang bersedia untuk diautomasikan. Jadi kalau tuan-tuan andai kata bercadang nak buat secara auto kita punya kaedah tanaman, designlah ladang tersebut yang seperti ini supaya ianya memudahkan untuk kita meletakkan tambahan kepada Internet of Things tersebut. Okey. Sistem air kat daun kena buat juga ke? So bila ada railing tu memang fokus semburan kepada daun lah. Okey, next. Okey, ni hasil cili lah. Okey, next. Okey. Okey, kena ingat tadi ada soalan.
talian telco apa yang kita boleh pakai. Okey, kita kena tengok dekat ladang tuan-tuan tu internet apa yang kita boleh guna. Adakah internet contoh dia Celcom ke ataupun Digi ataupun Unify, dia semua tak kisah, semua boleh pakai. Tapi kalau tak ada internet tadi, soalan yang kata tak ada internet, kita boleh bantu juga untuk mendapat bekalan akses internet, kita panggil LoRa lah. Yang mana LoRa ni kita boleh kawal di dalam ladang kita sejarak 5 km. Dan kos dia memang agak tinggi sedikit berbanding dengan kaedah menggunakan telco yang sedia ada. Okey, kalau buat style smart farming ni kena buat rumah perlindungan hujan. Kalau tanya saya tak perlu sebab saya sendiri pun tidak memfokuskan kepada tanaman IoT ni di dalam rumah perlindungan hujan. Tetapi di dalam rumah perlindungan hujan pun boleh diguna pakai dengan kaedah IoT ni lah. Okay, kita nak fokus yang mana ramai pengusaha kita memang secara terbuka dan kita lebih memfokuskan kepada kaedah smart farming ni diguna pakai dengan kaedah tanaman secara terbuka. Okay. Yang dah ada, saya nak upgrade ke IoT perlu tukar setting semua ke? Okey, untuk pembajaan dia tak perlu tukar. Tetapi untuk kawalan serangga perosak tu yang perlu kita tukar. Supaya kaedah semburan auto tu boleh berlaku. Kita akan menontonkan satu video kepada tuan-tuan. Okey. Video smart farming. So nanti tuan-tuan boleh melihat. Tuan-tuan tonton ni dulu . Sistem ni sebenarnya dah melalui beberapa fasa. Yang mana fasa pertama tu, prototype yang kita buat tu dia agak mahal lah untuk yang pertama. Tapi yang pertama ni kita fokus pada pemajaan. Dan selepas selesai proses pemajaan tu, kita buat kawalan serangga perosak, iaitu kaedah meracun lah. Jadi pun masih lagi mahal. Kini dengan fasa yang ketiga ni, kita buat, kita bangunkan, yang mana ianya harga dia agak mampu milik lah. Dan kos dia tak begitu tinggi. Kalau dulu mula-mula ada cecah sehingga RM50,000, fasa kedua RM30,000 dan sekarang ni dia tidak melebihi daripada RM20,000 lah. Dan fasa ni saya rasa kaedah yang terbaru ni, teknologi ni lebih murah dan saya yakin satu hari nanti semua orang mampu untuk memilikinya untuk dapat diguna pakai di ladang yang diusahakan serta dapat meningkatkan produktiviti dalam masa yang sama juga mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang sangat ramai. Jadi saya harap dengan adanya sistem ni, ianya memberi satu sinar baru kepada petani-petani dalam masa yang sama dapat menaikkan martabat petani di Malaysia lah dengan adanya digital di dalam pertanian. Okey, kenapa saya bangunkan sistem ni? Sebab dengan kaedah lama, saya mengambil masa sehingga 4 jam untuk memikul tong 20 liter. Dengan keluasan 2 ekar ni, dengan sistem yang dibangunkan ni, dalam masa 5 minit je, semua kerja meracun jadual saya ni selesai. Dan yang paling penting, tiada tenaga kerja yang diperlukan.